Hai semua, okey hari ni kita start pelajaran baru iaitu 2.4 Perkembangan Idea Nasionalisme di Asia Tenggara. Kamu boleh rujuk muka surat 28. Okey, kita dah belajar tentang perkembangan idea nasionalisme di Asia. So hari ni kita sambung perkembangan idea nasionalisme di Asia Tenggara. So ada 5 negara terlibat, kita akan tengok. Okey, kita tengok yang pertama, perkembangan nasionalisme di Filipina. Okey, kat sini nasionalisme dekat Filipina ni, dia orang ni tubuhkan gerakan untuk hapuskan penjajahan asing. Kuasa asing lah yang mana datang ke Filipina. So mereka nak menentang ataupun nak menghapuskan penjajahan asing tu. Siapa yang datang? Kuasa mana yang datang? Kuasa yang datang tu adalah Sepanyol. So gerakan nasionalisme di Filipina adalah untuk menentang Sepanyol, penjajah asing. Okey, dia punya tokoh yang dalam Filipina ni adalah ada 3 orang, iaitu Jose Rizal, Andres Bonifacio dan juga Emilio Aguinaldo. 3 orang kat situ. Okey, nombor 2. Gerakan propaganda dibawa ataupun dipimpin oleh Jose Rizal. Okey, kat sini peringkat awal wujudnya gerakan propaganda. Yang mana gerakan propaganda ni dibawa oleh Jose Rizal. Apa yang dibawa oleh gerakan propaganda yang dibuat oleh Jose Rizal ni, apa benda diminta? So ada 3 benda diminta sebenarnya. Tapi dalam buku teks kamu tu 2 saja. Tak apalah, kamu hafal je 2. Okey, apa yang diminta oleh Jose Rizal ataupun gerakan propaganda? Yang pertama, dituntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol. Dia minta Filipina tu jadi sebahagian daripada wilayah Sepanyol. Okay, yang kedua, diminta bangsa Filipina dia ada hak yang sama dengan bangsa Sepanyol. Okay, dan yang ketiga sebenarnya diminta Sepanyol pun ada, rakyat Sepanyol ni ada hak kebebasan bersuara. Maksudnya ada kebebasan bersuara lah. Okey, itu antara apa yang diminta oleh Jose Rizal terhadap Sepanyol. 3 tuntutan tu. Kalau dalam kamu punya buku ni 2 tuntutan lah. Okey, lepas tu Jose Rizal dia tengok tuntutan yang dibuat terhadap Sepanyol tu tidak dilayan ataupun tak mendapat sambutan oleh kuasa asing Sepanyol tu. Akhirnya ditubuhkan Liga Filipina 1892. Liga Filipina ni ditubuhkan untuk mendesak Sepanyol melakukan perubahan terhadap Filipina. Okay, perubahan dari segi politik, ekonomi dan sosial lah. So dia minta, dia buat Liga Filipina tu nak desak. So bila dia buat macam ni, Sepanyol rasa tak selesa sebab didesak lah. So Sepanyol tak selesa, Sepanyol tak suka. Okay, apa Sepanyol buat? Sepanyol tangkap dia punya pemimpin tu, Jose Rizal. Dia tangkap dan dia buang Jose Rizal tu, dia buang negeri ke Dapitan Mindanao. Akhirnya Jose Rizal tu dihukum bunuh dan matilah, dihukum bunuh mati. So Jose Rizal dah mati. Itu kisah dia kat sini. So, tak adalah dia. Okey, bermula pula pemimpin lain. Tengok pemimpin nombor 3. Okay, so bila gerakan propaganda dah settle, bukan dah settle, apa yang dia orang buat tu tak menjadi, sampaikan Jose Rizal pun dihukum bunuh. Akhirnya muncullah gerakan yang lebih radikal yang mana dibawa pemimpin lain iaitu Andres Bonifacio. Bonifacio ditubuhkan Katipunan. Nombor 3 ni, ditubuhkan Katipunan untuk menuntut kemerdekaan Filipina. So dia melalui revolusi. Kat sini dia orang buat revolusi. Okey, macam mana nak sebarkan dia punya idea-idea gerakan revolusi yang dibuat oleh Bonifacio tu, oleh parti Katipunan ni? So adalah menggunakan akhbar kalayan. So akhbar kalayan, tugas akhbar kalayan adalah untuk menyebarkan idea-idea revolusi kepada masyarakat Filipin. Okey, tengok nombor 4. Okey, revolusi Filipina 1896. Okey, tadi Andres Bonifacio yang ganti Jose Rizal kan. So Andres Bonifacio ni dia sebenarnya bersama-sama dengan Aguinaldo, dia pimpin Katipunan tu untuk melancarkan revolusi yang tadi, revolusi Filipina tu. Okey, tapi kat sini Aguinaldo ni dia macam tamak sikit. So akhirnya Bonifacio dihukum mati oleh Aguinaldo. So bila Bonifacio mati, Aguinaldo pula memimpin. So Aguinaldo buat apa? Macam mana dia nak capai kemerdekaan negara Filipina? So Aguinaldo dia bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Akhirnya berjaya mengusir Sepanyol daripada Filipin. So Sepanyol tak adalah kat Filipin. Okay, so bila Sepanyol tak ada, Aguinaldo tu dia sukalah. So dia isytiharkan kemerdekaan Filipin. Aguinaldo isytiharkan kemerdekaan Filipin. Tetapi kemerdekaan yang diisytiharkan oleh Aguinaldo tu tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. So Amerika Syarikat tidak mengiktiraf pengisytiharan kemerdekaan Filipina yang dibuat oleh Aguinaldo. Kenapa Amerika Syarikat tak iktiraf? Sebab Amerika Syarikat nak ambil Filipin.
So sekarang ni di Filipina kuasa asing yang jajah adalah pertama Spanyol. Terus bila Spanyol dah tewas, diambil alih oleh Amerika Syarikat. Itulah cerita dia. Okey, so kita tengok nombor 5. Okay, bila gerakan revolusi, gerakan lebih radikal ni pun tak jalan, tak menjadi. So nasionalis dia ubah strategi dia yang mana, tengok nombor 5 tu, dia guna saluran diplomasi, perbincangan lah diplomasi, melalui parti politik sederhana, iaitu contohnya parti nasionalis yang dipimpin oleh Sergio Osmina. Okay. So dia dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada tahun 1907. Maksudnya kat sini, gerakan untuk menuntut kemerdekaan ini diteruskan oleh golongan nasionalis sampailah Perang Dunia Kedua. Lebih macam itulah. So itu cerita nasionalisme di Filipina. Ingat, pertama mereka nak menentang penjajah asing iaitu Spanyol. Lepas bila ada tentang secara baik, buat gerakan propaganda tak jalan, Jose Rizal dihukum bunuh. So dia orang buat gerakan lebih radikal, tubuhkan Katipunan. Akhirnya yang Bonifacio yang buat Katipunan pun dihukum mati oleh dia punya geng dia, Aguinaldo. Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Kenapa dia bekerjasama? Sebab nak usir Spanyol. Yes, memang boleh usir Spanyol, tapi Amerika Syarikat yang ambil alih Filipina. So still tak merdeka lagi. Akhirnya nasionalis ubah strategi dia guna saluran diplomasi. Okey, kita tengok yang kedua, nasionalisme di Burma. Sekarang ni dikenali sebagai Myanmar. Okey, dekat Burma ataupun Myanmar ni, kuasa asing yang masuk adalah British. Okey, kita tengok yang pertama. Tengok. Okey, perjuangan oleh siapa? So, nasionalisme ni, dia merupakan perjuangan oleh golongan kelas menengah, Sami Buddha. Sami Buddha tu kita panggil Ponggi. Golongan Siswazah University iaitu Takin. Dan juga golongan petani yang mana dia orang semua ni menentang imperialisme British. British datang menjajah kan. So itu golongan yang menentang. Okey, yang kedua, ada juga golongan pertengahan yang mana golongan pertengahan ni dia berpendidikan barat. So, dia ada bijak pandai lah. Dia ada pendidikan barat. So dia orang pun menentang juga British. Sebab apa? Sebab British mengancam kedudukan agama Buddha. Okey, British mengancam kedudukan agama Buddha. Maksudnya British masuk campur dalam hal agama lah. Okey, so geng kelas pertengahan ni, mereka tubuhkan satu persatuan iaitu Persatuan Belia Buddha 1906. Okey, Persatuan Belia Buddha 1906 dia guna isu kasut. Dan dianggap isu kasut ni, kenapa dia guna isu kasut? Sebab dia rasa bila British masuk ke kuil dia, tempat dia orang semayang tu, masuk ke kuil dia dengan pakai kasut, so dia anggap British ni mencemari kesucian agama Buddha. Macam British ni tak hormat agama dia. So mereka tak suka. So, Persatuan Belia Buddha dia guna isu kasut untuk membangkitkan kemarahan dalam kalangan masyarakat terhadap British. Okey, tengok yang ketiga. Keempat. Okey, selain Persatuan Belia Buddha, ada juga persatuan yang lain yang lebih radikal lah. Ini start 4 ni radikal lah. Okey, pemimpin dia yang lebih radikal iaitu, siapa pemimpin yang lebih radikal? Nama dia Yubape. Yubape ni, dia tubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Ni oleh Yubape lah ni, yang nombor 4 ni. Ya, dibuat oleh Yubape. Ditubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Yang mana dia kata kat sini, dia perjuangkan isu yang berkaitan dengan bangsa Burma. Dia perjuangkan isu berkaitan dengan bangsa. Tak kisahlah apa berlaku, tapi janji bangsa Burma, so dia akan perjuangkan. Okey. Selain daripada itu, ada juga berlakunya revolusi pelajar yang mana revolusi pelajar ni mereka menuntut supaya kerajaan menubuhkan universiti kepada mereka. So adanya revolusi pelajar. Okey, apa lagi yang berlaku dekat Burma? Nombor 5. Okey, berlakunya pemberontakan Sayasan juga. So pemberontakan Sayasan diketuai oleh nama yang sama. Pemberontakan Sayasan diketuai oleh Sayasan. Siapa Sayasan tu? Sayasan tu adalah bekas Pongyi. Bekas Pongyi maksudnya dia adalah bekas Sami Buddha. Okay, so maksudnya pemberontakan Sayasan ni dicetuskan oleh golongan Sami Buddha, golongan Pongyi, iaitu nama dia Sayasan. Okey, pemberontakan ni untuk apa? Pemberontakan ni pun disokong oleh siapa? Oleh petani yang mana mereka rasa terbeban dengan cukai. Okey. Okey, next. Okey, yang keenam. Yang keenam ni, perkembangan nasionalisme dipengaruhi juga oleh pengenalan Perlembagaan Burma 1935. Yang mana Perlembagaan Burma ni, bila wujudnya Perlembagaan Burma 1935, ia memisahkan Burma dan juga India. So terpisah, Burma dengan India terpisah. So ini merangsang
perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Bila terpisah, so mereka rasa okey, kita kena ada kerajaan sendiri ni, tak perlulah dijajah. Okey, so wujudlah golongan takin. Golongan takin ni, takin siapa? Siswa Azhar Universiti. Tadi kan ada kan paling atas sekali tu. Okey, golongan takin adalah golongan siswa Azhar Universiti. Apa mereka buat? Mereka tubuhkan Parti Dobama Asiawan. Okey, dan mereka memperjuangkan kemerdekaan Burma. Okey, tengok dalam buku teks, dia kata pemimpin dalam Parti Dobama Asiawan ni ada Aung San, Quenin dan juga UNO. Okey, 3 nama pemimpin parti dalam Parti Dobama Asiawan ni. So mereka tiga-tiga ni menggelarkan diri mereka sebagai takin. Tuan lah. So maksudnya untuk memerintah Burma perlulah orang daripada Burma. Tak boleh ambil orang asing. Macam itulah. Okey, so tengok bila mereka perjuangkan semua ni, akhirnya Dr. Bamau memenangi pilihan raya pada tahun 1937 dan dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama di Burma. So yang kat ni okey lah. Maksudnya bila mereka berjuang-berjuang, lepas tu Dr. Bamau pun jadi menang pilihan raya, dilantik sebagai Perdana Menteri. Okey, itu nasionalisme yang berlaku di Burma. Kalau tadi kamu ingat, kalau Filipin, siapa yang masuk jajah? Spanyol. Lepas Spanyol ambil Amerika Syarikat. Okey, Burma, Myanmar ni siapa yang masuk? Kuasa asing mana yang masuk? Iaitu British. Dia orang guna isu apa untuk lawan British ni, ataupun dia orang guna isu apa untuk tarik minat, tarik kemarahan penduduk untuk marah kepada British? Dia orang guna isu kasut.